salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tresakok hari ini, iaitu mengatakan bahawa Jamal belum bayar saman, kelayakan jadi calon diragui. Dan dalam kenyataan itu, saya membaca bahawa Jamal belum menyelesaikan penghakiman tersebut dan prosiding kebankrapan saya terhadap beliau masih sedang berlangsung, itu kata Tresakok. Dan apa yang saya lihat di sini, beliau turut menotiskan kebankrapan terhadap Jamal yang berhutang RM351.000, yang mana ini adalah satu daripada perintah Mahkamah Kuala Lumpur supaya membayar 300.000 kepada Tresakok sebagai ganti rugi berhubungan dengan ucapan pada 2017. So, apa yang kita lihat di sini, Jamal ni belum lagi jadi calon, tapi dah jadi seorang yang pada saya sudah menipu. Yang mana kita tahu pada 26 September, yang mana kita tahu satu dana kutipan untuk Jamal telah pun dibuat, yang mana mereka kata kutipan dana untuk Jamal mencecah 300.000. Ini adalah satu kenyataan media pada 26 September yang lalu, yang mana kutipan dana bertujuan membantu Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Yunus membayar ganti rugi selepas kalah dalam saman fitnah, dilaporkan telah mencecah 300.000. Kutipan dana itu dilancarkan oleh sebuah kumpulan bernama Gabungan Solidarity Anak Selangor GSAS semalam. So, apa yang saya lihat di sini, mereka dah pun mengumpul dana daripada 26 September yang lalu, yang mana hari ini Jamal masih belum membayar denda ataupun membayar saman ganti rugi itu kepada Tresakok. Jadi inikah wakil rakyat yang kita nak pilih? Dan kalau ada saya sebagai rakyat lihat, patutlah ramai daripada netizen-netizen yang mengatakan bahawa macam-macam gelaran dibagikan kepada Jamal ini, kerana inilah seorang pemimpin yang nak diangkat oleh UMNO Barisan Nasional, yang mana kita lihat apabila membuat fitnah, akhirnya disaman, suruh bayar denda, dia delay-delay, tapi boleh menjadi calon. Jadi memang ini satu petikaian kepada kita rakyat, kerana sepatutnya Jamal perlu menyelesaikan masalah ini. Dan kita tahu dana kutipan itu pun telah pun dibuat. So, kemana duit itu? Jadi, persepsi saya sebagai rakyat lihat bahawa orang seperti Jamal ni, yang mana kita lihat, apabila melihat saja duit banyak, maka dia lupa. Dia tidak nak bayar hutang, tetapi mungkin dana itu kita pun tak tahu diletak ke mana, ataupun adakah dia ambil ataupun tidak diserahkan kepada dia, kita pun tak tahu. Tetapi dalam akhbar yang telah pun terang-terang mereka keluarkan di berita di Malaysia kini, yang diterbitkan pada 26 September 2022, itu adalah jelas menunjukkan bahawa mereka kata dah ada duit yang hampir telah pun mencecah 300.000. So, kenapa Jamal tak nak bayar? Kalau Jamal tak nak bayar, bermaksud akan ada pula perkara-perkara yang lain, yang mana di sini menurut notis kebankrapan, Jamal berhutang 351.000 dengan Tresakok, harus dia bayar ni. Ini adalah yang mana kita tahu memerintahkan Jamal bayar ni daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. So, itu yang kita rakyat lihat hari ini. Apabila UMNO meletakkan barisan-barisan kepimpinan mereka, orang seperti Jamal, dan kita lihat orang-orang yang seolah-olah hanya yang menyokong kepada Presiden, dan akhirnya mereka yang berkiblatkan kepada Ismail Sabri, ditolak. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Jika kita ni sebagai rakyat masih lagi buta nak memilih orang seperti Jamal ni menjadi pemimpin negara kita ini, maka kita nak lihat ke mereka-mereka ini jadi menteri. Jika rasa orang seperti ini, yang mana apabila kita lihat mereka buat kutipan mencecah 300.000, tetapi hutang sesen pun tak nak bayar. Kalau hari ini Jamal buat kutipan dana ni dan akhirnya dapat hampir 300.000, kalau dia bayar 200.000 pun ada juga hujahnya. Tetapi inilah kepimpinan UMNO, inilah kepimpinan yang kita lihat dalam Barisan Nasional. Mereka apabila melihat duit, apalagi kalau duit cash, mula kelabu mata. Mulalah mereka akan fikir bagaimana nak pusing duit itu. Tetapi mereka tak pusing duit itu. Akhirnya, duit itu mungkin dah lesap, dan hari ini mereka belum lagi bayar, tetapi boleh jadi calon. Ini sepatutnya, itu yang sebabnya kenyataan yang dikeluarkan oleh Tresakok berkenaan dengan isu ini, yang mana beliau kata di sini
yaitu dalam suratnya kepada pengurusi SPR Abdul Ghani Saleh, Kok berkata dia telah memulakan prosiding kebangkrapan ke atas Jamal pada 30 Ogos lalu berdasarkan kepada penghakiman yang diterima pada 26 Julai. Jamal masih belum menyelesaikan penghakiman tersebut dan prosiding kebangkrapan saya terhadap beliau masih sedang berlangsung. Bagaimana orang yang nak diproseskan sebagai seorang yang bankrupt masih juga kesnya itu tidak dia bayar denda yang berjumlah 351,000 itu, kita nak jadikan calon. Nanti kalau dia jadi calon, maka Jamal bolehlah mencuri, merompak duit rakyat. Kita tahu, rakyat tahu. Orang seperti ini kalau berada dalam kerajaan, dia tidak fikir nak bagaimana membangunkan negara. Tapi mereka fikir bagaimana saya nak merompak duit negara ini. Kerana kita rakyat nih sudah nampak aksi-aksi yang orang seperti Jamal ni lakukan apabila beliau menyerang kita punya exco yang mana ada di Selangor dan memecahkan botol arak di depan exco itu. Kita lihat datang lagi ke exco Selangor dengan bertuala. Inikah pemimpin yang kita nak pilih? Saya bukan merasakan bahawa dengki dengan Jamal ini untuk dia nak menjadi ahli parlimen. Tetapi kalau kita ambil orang seperti ini untuk jadi ahli parlimen, maka lingkuplah negara kita ini. Banyak lagi pemimpin-pemimpin lain yang kita nak pilih untuk mewakili negara ni. Ini bukan mewakili Selangor. Ini mewakili negara, ahli parlimen. Adakah rakyat Malaysia nak memilih orang seperti ini? Kalau kita pilih orang seperti ini, maka lingkup negara kita ini. Sebab itu, kita rakyat perlu memilih pemimpin yang ada integriti, pimpinan yang ada disiplin, pimpinan yang ada potensi, pimpinan yang ada kreativiti untuk terus memajukan negara. Kalau kita pilih orang seperti Jamal ni memang lingkup habis. Yakinlah, saya bukan menghasut, tapi ini adalah kenyataan. Dan kita lihat bagaimana perangai-perangai Jamal ni sebelum ini. Dia hanya mencari publicity murahan, dan akhirnya diangkat oleh UMNO. UMNO dah ketanusan pemimpin sangat ke? Tak ada orang lain dah. Saya lihat UMNO meletakkan barisan kepimpinan yang rata-ratanya hanya kaki spin, yang hanya suka memfitnah. Kita lihat Ketua Pemuda UMNO kena saman dengan Dr. Muzahid, lepas tu minta maaf. Mereka mencari fakta yang tidak berlandas, yang tidak berasas untuk mereka trollkan di media sosial. Jadi permainan politik jenis apa ni? Pemimpin muda yang tidak ada integriti, yang tidak ada knowledge untuk mereka berfikir yang kita nak pilih membarisi kepimpinan negara kita ini. Saya lihat perkara ini kita rakyat perlu tolak lah. Kita cari pemimpin yang ada integriti lah. Please, kita sokong Pakatan Harapan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.